Okay. Okay, so nak cari inverse matrix, kita ada 3 cara. Okay. 3 cara ni, first is adjoint matrix. Okay, adjoint matrix ni dia ada kaitan dengan cofactor. Yang hari tu kita belajar. Determinant. Okay, itu semua dia ada kaitan lah. Kita kena menggunakan determinant, cofactor, gabungan tu semua nanti kita akan cari inverse dia apa. Okay, yang kedua property. Okay, untuk property, dia ada certain question je kita boleh guna benda untuk property ni. Means dia ada bagi awak satu equation. Bila dia bagi awak equation, then baru kita boleh guna. Kalau dia tak ada bagi equation, kita memang tak boleh guna property. Itu syarat dia lah. Okay, lepas tu yang ketiga, ERO. ERO, dia boleh pakai dekat mana-mana soalan, tapi biasanya matrik, ni matrik ni bukan matriculation matrik punya soalan dia akan bagi tahu dia nak awak pakai method yang mana. So kita kena ikutkan tak soalan. Kalau dia nak suruh pakai adjoint, dia cakap lah dia nak pakai adjoint. Kalau dia suruh pakai ERO, dia akan cakap lah okay, by using elementary row operation, macam tu. Kalau dia tak cakap apa-apa, okay, kalau dia tak cakap apa-apa, biasanya kita memang akan pakai adjoint method. Kita memang akan elakkan ERO. Nanti awak tahulah sebab dia kenapa. Okay. Dia ada sebab dia kenapa orang tak suka dengan ERO ni. Okay. First, lepas tu saya nak kena highlight dekat sini. Okay, ingat ini. Inverse of a non-singular matrix. Okay, maksudnya kat sini, awak kena tahulah. Kalau singular matrix maksudnya apa? Kalau non-singular matrix, maksudnya determinant tak sama dengan kosong. So kalau singular matrix, determinant dia sama kosong. So kadang-kadang dalam exam dia akan bagi term macam gini. Okay, dia kata A is singular matrix. Fine. Macam tu. So awak kena faham apa singular matrix tu maksud dia. So ingat sebab pernah masuk dalam exam singular matrix. Dia cakap A is singular matrix, dia tak cakap apa-apa. So singular matrix ni maksud dia kalau determinant awak sama dengan kosong. Okay, dia adalah singular matrix. Okay, and then kena ingat juga ni A inverse ni bukan 1 over A. Okay, jangan ingat dia macam apa orang panggil tu, apa yang kita pakai benda ni? Ni index. Bukan index. Okay, matrik dia beza. A kuasa negatif 1 maksudnya dia adalah inverse. Cari inverse untuk matrik A. Okay, so ni pun kena take note. Okay, adjoint matrix. So untuk inverse 3 by 3, okay, first sekali kena ada cofactor. Okay, first sekali awak kena cari cofactor. Dan cofactor yang awak kena cari adalah di semua tempat. Bukan setakat satu kolom atau satu row macam hari tu kita nak buat cari determinant. Tak. Sekarang kita kena cari di semua tempat tu, kena cari cofactor dia apa. Okay, inilah hari tu kita punya formula. Plus, minus, plus. Untuk minor kat situ. Minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay, itu cofactor. Lepas tu, kita perlu ada adjoint matrix. Okay, untuk dapatkan adjoint matrix, dia adalah transpose kepada cofactor awak. Maksudnya cofactor transpose, kita akan dapat adjoint. Okay, kita transposekan aja apa yang awak dah dapat di step pertama. Itu adalah adjoint matrix. Dia punya simbol is macam lah ADJ. A. Okay, lepas tu untuk dapatkan inverse of matrix, kita juga perlu ada determinant. Okay, 1 over determinant A darab dengan adjoint A. Adjoint A yang awak dapat di sinilah tadi. Di step kedua. Okay, itulah cara nak cari inverse menggunakan adjoint method. Ni kena tahu. So kena ada 3 benda. Awak kena ada cofactor, awak kena ada adjoint dan awak kena ada determinant.
Okay, 3 benda tu kena ada dan baru kita boleh cari inverse untuk matrik A. Okay, so yang pertama ni tadi, kita nak cari cofactor A. Okay, cofactor A dia akan sama dengan, saya terus buat besar. Okay, kalau awak dah pro nanti tak payah nak buat besar, buat terus je. Tutup-tutup tu awak dah expert dah nanti. Okay, so kita terus, saya buatlah dulu kurungan besar ni. Sini plus. Okay, yang pertama plus. Okay, untuk minor pertama, so kita tutup sini, kita tutup sini. So dapat apa? Tak payahlah, saya terus tulis dia punya nombor lah. Lagi senang. Kita tutup situ. So dia plus dalam kurungan. Negatif 3 darab 2. So awak akan dapat negatif 6. Tolak 1. Tolak 1. Negatif 7. Negatif 7. Okay, so kat sini negatif 7. Okay, yang kedua negatif. So kalau negatif, kita tutup sini, tutup sini. Okay, dapat berapa tu? 2. 2. Saya ikut je saya tak kira. Okay, yang ketiga pula, sini dengan sini, dia positif. Negatif 8. Negatif 8. Okay. Sekejap Dia masuk another device sebab saya nak tengok. Bukan 8 je. Cuba tengok balik semula betul-betul. 2 darab 1, 2. 2 tolak dengan negatif 6. So dapat berapa 2 tolak negatif 6? 8. So kat sini 8 lah. Okay, lepas tu plus minus plus. Minus. Okay, minus. Tutup pula yang sebelah kedua dengan pertama. So dapat berapa? 3. 3. Okay, plus. Tutup pula yang tengah-tengah. Kedua. Kosong. 4. Ada orang cakap kosong, ada orang cakap 4. Yang mana betul? 4. 4. Okay, lepas tu yang ketiga, sini dengan sini. Negatif 1. Ada orang cakap negatif 1, ada orang cakap 3. Yang mana satu? Negatif 1. Negatif Negatif 1. Negatif 1. Negatif 1. Tapi kat sini sebab dia negatif, so sini negatif 1. Saya buat macam tu lah. Plus minus plus, minus plus minus. Okay. So plus dalam kurungan. Sini dan sini. Negatif 2. Negatif 2. Ada orang dapat negatif 3 lah. Negatif 2. Negatif 2. Okay. Lepas tu yang second ni. Tiga. 3. Okay, yang terakhir. Negatif 5. Negatif 5. Positif, negatif 5 dapat. Okay, so kita akan dapat cofactor. Negatif 7, negatif 2, 8, negatif 3, 4, 1, negatif 2, negatif 3, negatif 5. Okay, inilah cofactor awak. Okay, dah dapat cofactor, tadi kita nak cari adjoint. So nombor 2 kita cari adjoint. Ataupun kita cari determinant dululah sebab kita dah ada cofactor kan. So bila kita nak cari determinant, tak perlu awak nak pakai diagonal expansion tau. Awak pakai je mana-mana row ataupun mana-mana column. So kalau macam kata saya nak guna row yang kat sini, yang 1, 1, 1, 1, maksudnya saya akan darab dengan dia punya cofactor.
Yang ini. So nanti determinant A saya akan dapat negatif 7 tolak 2 tolak 8. So dapat berapa? Negatif 9 tolak 8. Negatif 17. So terus dapat determinant awak. Kalau awak pakai diagonal expansion membazir masa lah kat situ. Okay. So nombor 3 baru kita buatlah yang adjoint. Adjoint pun senang sebab kita just transposekan cofactor. So cofactor saya transposekan jadi negatif 7, negatif 3, negatif 2. Negatif 2, 4, negatif 3. 8, 1, negatif 5. Dah dapat adjoint. Okay, dah ada 3-3 ni. Dan kita akan cari A inverse. So A inverse adalah 1 over determinant negatif 17 darab dengan adjoint awak. So kita salin balik lah adjoint awak tadi. Okay. So Yang madam, yang cofactor tu, Mm-mm. madam dah darab terus dengan ni dengan A dia. Cofactor darab dengan A. Tak, cofactor tak perlu darab dengan A. Cofactor cuma plus minus minor je. Yang darab dengan A tu determinant. Nak cari determinant. Yang biru tu saya cari determinant. Ni times. Macam mana saya nak tulis determinant? Saya darabkan 1 dengan negatif 7. 1, negatif 2. Tambahkan semua. Okey. Dia 1. Patut saya tak nampak sangat. Okey, lepas tu dalam assignment, okey, kalau dia suruh cari inverse, awak kena masukkan maksudnya darab 1 per negatif 17 dengan yang dalam. So kita akan dapat ni lah satu single matrix. Dia tak ada kat luar. So kalau kita darabkan negatif 7 per negatif 17. So dapat 7 per 17. Lepas tu 3 per 17. 2 per 17. 2 per 17. 4 per 17. 3 negatif, sorry kat sini tak ada tu. 3 per 17. Okay, lepas tu yang terakhir terakhir 8 per 7, negatif 8 per 17, negatif 1 over 17, negatif positif. Okay, inilah inverse awak untuk final answer kalau dalam assignment. Okay, itu cara nak cari inverse menggunakan adjoint. Okay, kalau awak nak pakai calculator untuk check, so saya share screen. So, tak nampak calculator. Kita ada dua ini ataupun mula saya tunjuk ClassWiz dulu. Okay. So kalau kita nak check calculator macam hari tu lah, awak kena masukkan dekat matrik dulu. Nombor 4 kan. Okay, nombor 4. Okay, lepas tu kita masukkan matrik kita. Kita ada satu je matrik kat sini. So dia 3 by 3. Okay. So kita masukkan matrik kita ni. Okay, 1. Ni untuk check lah. Okay, ataupun kalau ni untuk UPS pun boleh je lah pakai. Takut salah kan. Negatif 3, 1, 2, 1, 2. Okay, kita dah masukkan matrik and then kita tekan AC, kita pergi option. Kita ambil nombor 3 sebab kita nak matrik A. Kita ambil nombor 3. Lepas tu nak cari inverse dia, awak tekan ni. Kuasa negatif 1.
Okay. Dekat mana? Saya tak jumpa. Kejap. Tiba blur kan. Dekat mana kuasa negatif 1? Sepatutnya ada kan. Oh, kat sini je lah saya tekan. Ke Tu madam yang di sebelah sign 11 sign. kiri. Ni. Betul. Saya cari dekat yang atas dia tu tak jumpa. Okay, thank you. So, equal. Nampak? Terus dapat. Kita check jawapan kita betul tak? 7 per 17, 3 per 17, 2 per 17. Okay, betul. 2 per 17, negatif 4 per 17, 3 per 17. Okay, lepas tu negatif 8 per 17, negatif 1 per 17, 5 per 17. So, betul lah kita punya jawapan. Okay. Itu cara awak nak cari inverse. Okay, lepas tu determinant pun boleh actually. Kita tekan balik AC, kita tekan option. Tengok kat bawah. Ni nampak ada determinant. Nombor 2. So nombor 2, lepas tu awak tekan lah. Tadi awak tekan balik option. Okay, pilih nombor 3, matrik A kita. Okay, lepas tu nanti dia equate. Tu nampak, negatif 17. So, dapatlah determinant juga kat sini. Tapi adjoin dengan cofactor dia tak boleh kira. Transpose kan boleh lah. Tapi transpose buat apa kau nak tekan calculator kan? Membazir masa je. Dia cuma tadi yang boleh. Sekejap, kita kena AC dulu. Saya tutup. Okay. Option. Okay, dia boleh. Ni lah. Determinant. Identity pun tak perlulah. 1000110 macam tu je. Itu je lah yang boleh. Okay. Determinant. Lepas tu inverse. Darab metrik. Okay, metrik darab metrik. Dengan transpose ni boleh lah tapi tak guna pun. Okay, itu kalau pakai kelas Swiss. Kalau ada yang pakai calculator silver. Ni saya rasa silver ni. Ataupun warna, ada orang cakap warna putih. Okay, dia ni lain sikit dia punya display nampak. Bila awak tekan mode. Awak tekan mode ni. Okay, dia keluar macam ni. Awak kena ambil nombor 6 lah metrik. Okay, lepas tu nanti dia akan tanya terus metrik awak apa. A, B, C. So kita terus tekan je lah nombor 1, 3/3. Masukkan metrik awak tadi. Jadi metrik kita kat atas ni. Okay, 1. Alah. Equal. 2. Negatif 3. Dengan 1. 2, 1, 2. Okay. Lepas tu dah masukkan metrik, awak kena tekan AC. Okay, lepas tu kita akan tekan shift dan tekan 4. Sebab kat atas 4 ni ada metrik ni. Ya, ada butang metrik. Tekan 4. Nanti dia keluarlah benda ni. So, tadi kita masukkan dekat metrik A. So, awak kena pilih 3. Equal. Kita dapatlah metrik tadi tu kan. Okay. Tapi saya bukan nak metrik A. Saya nak cari inverse dia. Kita tekan balik. 3. Cari inverse dia. Dekat sini adalah kuasa negatif 1. Okay, kat sini. Okay. So, equal. So, sama jugalah awak akan dapat. Okay. Macam tu lah. Cuma dia punya, dia tak ada tekan apa? OPTN tu, dia tak ada option. Dia kena pakai shift nombor 4 sebab dia metrik kat atas. Okay. Okay, settle pasal calculator. Kita pergi kepada soalan next. Dah tak ada ke soalan? Dah hang lah saya punya. Okay, kejap. Mana tadi? Yang masuk property. Okay. Itu pasalnya, ini adjoin awak ingat. Kena ada 3 benda. Lepas tu masuk dalam formula. Okay, kita pergi kepada property. Okay, property ni bila dia ada equation. Bila awak boleh keluarkan equation daripada soalan. Okay. So contohnya AB sama dengan BA sama dengan KI. Okay, AB akan sama dengan KI. So, kita akan gunakan properties of matrices untuk mencari A inverse tu. Maksudnya awak kena introduce inverse. Sebab kat sini tak ada inverse.
Tak ada langsung A inverse tu. So kita introduce dia. Bila you introduce dia, you kena ingat lah bila you darabkan dekat depan, sini dekat depan matrik. Ini matrik A, matrik B. K constant, bukan matrik. Okay. Saya tulis kat sini, ni constant. So bila sebelah kiri awak darabkan di hadapan A, di hadapan matrik. So dekat sebelah kanan juga mesti di hadapan matrik. Di hadapan matrik means dekat sini is di hadapan I. Awak tak boleh tulis sebagai ini dalam assignment. Kalau awak tulis macam ni, lepas tu A inverse. Okay, yang ni memang salah. Sampai bawah nanti kosong. 0 mark awak dapat. Sebab ini, matrices ini, kalau awak darabkan dengan awak darab ini, ikut dia punya susunan ni, tak akan dapat sama. Dia tak akan dapat sama. Sebab matrix is not associative. Okay, ingat So yang ni tak boleh. 0 mark nanti. Dia mesti kalau kat sini depan, ni pun mesti depan dia. So diselit lah kat situ. Okay. Lepas tu, awak kena ingat juga bila A inverse darab dengan A. Okay, A inverse darab A, dia akan jadi identity. Ni dia akan jadi identity. B tu kita biarkan je. So yang ni pun A inverse darab dengan I, dia akan jadi A inverse. Sebenarnya apa-apa matrik awak darab dengan identity dia, dia akan jadi matrik itu semula. Dia tak akan berubah. Okay, so ini pun sama. Dah hilanglah I awak. Sama juga dengan sebelah sini. I darab B. So dia akan jadi sama dengan B. Lepas tu awak jadikan A inverse sebagai subjek. So kita akan dapat satu equation kat sini. So equation saya is A inverse sama dengan 1 over KB. Maksudnya K, any K lah dekat dalam soalan lah, nanti dia akan bagi tahu misal kata K ni 7. So jadilah 1/7 darab dengan matrik B. Awak terus dapat A inverse without using cofactor ataupun adjoint. Macam tu lah. Okay, ini kalau kita pakai property. Tapi dia ada certain soalan je boleh, tak semua soalan. Okay, kalau BA sama dengan KI pula, kita introduce B inverse, kita letak kat depan. So kat sini pun mesti kat depan. Okay, lepas tu you akan dapat A equal to KB inverse. So B inverse as subject, dapatlah 1 over KA. Sama je. Cuma variable je berubah. Okay. So kata kat sini, if AB equal to I, where A and B are square matrices, then B is called the inverse matrix of A and is written as A inverse. Thus, A times A inverse or A inverse darab A is equal to I. Ini yang saya cakap tadi lah. Bila you darabkan dengan inverse dia, dia akan jadi I, identity. Okay, so sekarang soalan dia lebih kurang beginilah. Okay, dia kata show that AB equal to 6I. Okay, so awak kena cari dulu AB. Okay, kita akan darabkan A darab B. So kita akan dapat negatif 2, 1, 1, 3, negatif 2, 1, negatif 1, 2, negatif 1. Okay, ni darab dengan 0, 3, 3. 2, 3, 5, 4, 3, 1. Okay, so kita darabkan. Memula row pertama, kolom pertama. So dapat berapa? Bagi saya jawapan je lah. Darab dia dapat apa? Dapat tak apa yang dia nak? Row pertama, kolom pertama. Dapat 6. 6. Row kedua, kolom. Row pertama, kolom kedua. Ini dan juga ini. Ini dan juga ini. Kosong. Yang ketiga, kolom ketiga. 9. Berapa? 6. Okay, lepas tu row kedua. Kolom pertama. Row kedua, kolom pertama. 14. 14? Betul tak? Bukan. 3 nak kosong-kosong.
Negatif 2 darab 2, negatif 4. Negatif 4 tambah 4 Kosong. kosong. Okay. Kosong. Second, next kolom 6 6. Next. Kosong. kosong Okay. Row ketiga. Kosong. kosong Kosong. kosong Kosong. 6. 6 Okay. So kita dapat macam ni. Kosong. Apa? Yang row pertama, kolom ketiga kosong. Row pertama, kolom ketiga. Okay. Tadi ada orang salah kira ni. Negatif 2 darab 3, negatif 6. Negatif 6 tambah 5, negatif 1 tambah 1 kosong. Okay, betul lah. Okay, so sini nampak dia dapat 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. So ini kita boleh tulis sebagai 6 darab dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Saya keluarkan 6 keluar. So, ini adalah sama dengan 6 darab identity. Sebab 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 is identity. So, betul lah apa yang soalan nak awak show. Awak dapat. Okay. So, ni settle. Lepas tu dia kata deduce. Perkataan untuk property. Awak guna property. Okay, maksudnya untuk cari inverse menggunakan property, dia ada perkataan dia yang dia akan cakap dalam soalan. Which is macam ni lah, deduce. Dia bukan suruh find, dia kata deduce. Okay, kalau deduce maksudnya daripada equation yang ada ini, okay, equation yang ada, AB equal to 6I, kita nak kena introduce A inverse. So awak introduce A inverse, saya letak di hadapan A. So saya akan letak juga di hadapan I. So dapat macam tu. So macam tadi saya kata A inverse darab A, you got I, B, 6. A inverse darab dengan I, you got A inverse again. So kita jadikan A inverse as subject, you will get 1 over 6B. Okay. Okay, lagi satu. Cara penulisan yang salah. Jangan tulis A inverse sama dengan B over C. Ini salah untuk matrices. Tak boleh ya. B over C salah. 1 over C darab B, yes betul. Sebab apa? Sebab nanti kita akan tulis A inverse awak sama dengan 1 over C darab matrik B. Kita akan tulis begini. Matrik B awak 0, 3, 3. Okay, beginilah. Kita tak tulis 03 ni, misal kata B saya kan, over C kan, awak buat over C. Kita tak tulis begini ya, ni salah. Tak boleh. Cara penulisan yang sangat salah. Berdosa besar gitu. Okay, ingat 1 over C darab B. Itu yang betul. Okay, so A inverse kita terus dapat lah. Bila awak darabkan dengan 1 over C kat luar ni. Kita akan dapat kosong, half, 1 over 3, 1 over 2, 5 over 6, 4 dapat 2 over 3, 1 over 2, 1 over 6. So inilah inverse awak. Without find the cofactor or adjoint. Madam, kenapa itu inverse jadi 1 over 6? Sebab daripada ni lah, equation ni. Ni pakai property. Sebab bila you darabkan A, B, you dapat 6I. Dan kita boleh pakai property untuk deduce ni. Saya pakai property ni untuk deduce sampai sini. So bila you dah dapat equation tu, you just substitute je matrix B tu. Ini second method, bukan first method. Memang guna property. Maksudnya you kena introduce A inverse dekat depan you punya equation, and then you kena simplify, and then you dapat satu lagi equation untuk A inverse. So then you Inverse guna dengan A satu hilang A inverse darab A identity. Okay. Yang tadi kan awak punya A inverse kan, misal kata saya kira pakai calculator kan. Saya kira shift matrix, saya ambil matrix ni, okay. A inverse tadi kan, inverse,
Okay, awak darabkan dengan matrik A. Okay, saya kira ni. Okay, awak akan dapat ni, identity. Nampak? 100, 010, 01. Sebab tu kita akan letak dia sebagai I. Yang I belah kanan hilang. A inverse ataupun A ataupun apa-apa jenis matrik awak darab dengan I memang akan dapat matrik tu balik. Contohnya saya ambil matrik A kan. Okay, faham. Ah. Maknanya A inverse darab I dapat A inverse. Matrik tu darab dengan I memang akan dapat identity. Memang akan dapat matrik tu balik. Dia tak akan berubah. Sebab dia 100, 010, 001. Dia tak akan berubah. Nilai matrik tu tak akan berubah. Okay, so